Terima kasih pengacara majlis yang berhormat Tuan Papa Raidu Anak Laki Beraman, Esko Sumber Manusia dan Pembasmian Kemiskinan Negeri Selangor. Yang berhormat Tuan Laweng San, Tuan Speaker Dewan Negeri Selangor. Yang berhormat ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri Selangor. Yang berhormat Tuan Eng Swee Lim, yang berhormat Dr. Fahmi, yang berhormat Datuk Rizam dan Puan Anfal dan Puan Jamaliah. Yang berhormat ahli-ahli Dewan Negeri dan ahli-ahli Parlimen. Yang berhormat Gadapati Rau sudah pasti selaku ahli Parlimen Kelang. Yang berusaha yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kelang. InsyaAllah tak lama lagi akan jadi Majlis Bandaraya Kelang. InsyaAllah. Puan Hajah Noraini yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kelang. Pegawai-pegawai daerah yang di-Pertua pihak Majlis Tempatan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor, Pembangunan dan Pengurusan, Datuk Johari Anwar, Tuan Zari Samingon, pemimpin-pemimpin masyarakat, ahli-ahli majlis, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor dan salam Malaysia Madani. Saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama meraihkan dan menyempurnakan sambutan perayaan Deepavali peringkat negeri Selangor tahun 2023 yang berlangsung dengan begitu meriah sekali lagi. Dan sekali lagi saya ucap tahniah kepada Tuan Papa Raidu dan semua yang terlibat meraihkan majlis ini dan kita meraihkan sambutan Hari Deepavali peringkat negeri Selangor dengan semangat perpaduan yang erat di kalangan masyarakat dan rakyat yang tinggal di dalam negeri ini. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, pada tahun lalu, tahun 2022, kita meraihkan Deepavali di saat hampir-hampir ataupun dekat dengan detik-detik pilihan raya umum yang ke-15. Kalau harinya sama pada hari ini 4 hari bulan, sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, sama ada calon-calon ataupun pekerja-pekerja ataupun returning officer yang ada di depan ini, esok 5 hari bulan November adalah genap setahun hari penamaan calon untuk pilihan raya umum yang ke-15 yang telah sedikit sebanyak mengubah sedikit sebanyak landscape dan kehidupan rakyat di dalam negara dan negeri kita. Sudah pasti ini adalah satu rentetan perkembangan yang berlaku di dalam negeri kita, khususnya selepas beberapa waktu yang tidak certain, berlaku kekeliruan di tahun 2020, 2021, muncul pandemik COVID-19, ada pula kita ditimpa dengan bencana bah dan banjir besar. Petang tadi saya berada di kawasan Kota Kemuning dan kawasan sekitarnya. Kita bersama-sama untuk melihat bagaimana persiapan banjir dan kawasan dan juga usaha kita bersama. Dan selepas pilihan raya umum yang ke-15, kita dapat lihat ada naratif perpaduan yang besar di kalangan warga dan rakyat kita, khususnya yang berbilang kaum. Dan sudah pasti bagi pihak negeri Selangor, kita sangat mengalu-alukan kaedah serta naratif baru ini yang sedikit sebanyak menenangkan keadaan di dalam negara kita selepas kita berdepan dengan pandemik, selepas kita berdepan dengan cabaran-cabaran yang belum selesai sepenuhnya. Antaranya cabaran ekonomi yang kita hadapi pada hari ini, sedikit sebanyak adalah kesan daripada beberapa langkah yang kita lakukan untuk mengekang pandemik COVID-19 yang berlaku di antara tahun 2020 dan di tahun 2021. Dengan semangat perpaduan yang erat di kalangan warga dan masyarakat, saya percaya kita akan dapat melepasi halangan dan kekangan-kekangan yang ada di depan mata kita. Sebaliknya, kalau kita berpecah belah, sebaliknya kalau kita mudah terikut-ikut dengan keinginan untuk mengegokan identiti kita,
ataupun mengangkat identiti kita sahaja dengan tidak memperkirakan persekitaran kita, kita akan terperangkap dengan persoalan identiti yang akan mengakibatkan kita berbalah ataupun menyebabkan kita mungkin rasa curiga mencurigai antara satu sama lain, dan amat malang lagi ia akan mengekang dan menghalang kita daripada melepasi cabaran-cabaran yang ada di hadapan kita. Kalau kita lihat di seluruh dunia, di banyak tempat di seluruh dunia pada hari ini, isu identiti seringkali menjadi isu yang begitu mudah membakar perasaan dan juga memecah belahkan sehingga mewujudkan peperangan, pergaduhan, pertelingkahan, dan perpecahan, pertelingkahan, perpisahan itulah yang akan mengekang kita bagi sebuah warga yang boleh dianggap kecil, iaitu di Malaysia kalau dibandingkan dengan negeri-negeri jiran yang lain. Jangan bandingkan kita dengan Singapura, kita kena bandingkan dengan Thailand, dengan Indonesia yang penduduknya mungkin 2 kali ganda, mungkin 10 kali ganda lebih besar daripada kita. Dan kalau kita tidak bersatu padu, kita tidak dapat mengeratkan hubungan di antara masyarakat dan masyarakat golongan di dalam negeri kita dan negara kita, dengan menjadikan perlembagaan di dalam negara kita sebagai asas, rukun negara yang kita ikrarkan sebagai ikatan untuk mengikat kita bersama, kita mungkin tidak akan berdepan ataupun melalui peristiwa yang sukar untuk melepasi hari-hari yang mendatang yang penuh cabaran. Saya sebutkan hal ini sudah pasti bukan bererti hanya kerana kita ingin membantah apa yang dilakukan oleh setengah pihak yang suka untuk membangkitkan dan menyemarakkan hal-hal perkauman dalam negeri dan negara kita. Tetapi saya bangkitkan hal ini dengan data dan angka yang serius berkenaan dengan bagaimana kita mampu untuk mengambil peluang selepas pandemik COVID-19, selepas big reset, ataupun selepas semua negara berada pada persaingan baru bagi mencari dan menjadikan negeri kita dan negara kita terus menjadi sebuah negeri yang penting, yang cemerlang, dan sebuah negeri yang menjadi pusat tumpuan bagi warga dan rakyat, khususnya bagi aktiviti-aktiviti ekonomi. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, dalam beberapa ucapan belanjawan yang lepas, saya sebutkan bahawa Asia Tenggara mempunyai peluang untuk menjadi pusat ketamadunan dan kebangkitan dunia. Dan pada hari ini, di saat beberapa belah di tempat dunia lain berdepan dengan cabaran politik identiti yang sukar dilepaskan, berdepan dengan cabaran perpecahan dan juga pertempuran yang melibatkan perperangan, di Asia Tenggara paling tidak kita tidak berdepan dengan situasi peperangan ataupun pergaduhan kaum yang begitu membesar. Tetapi kalau kita gagal untuk mengekang semangat keegoan kepada identiti masing-masing ini, kita akhirnya akan merebakkan lagi budaya yang telah merosakkan beberapa tempat, termasuk yang berlaku di dunia pada hari ini, yang melibatkan peperangan saudara, yang melibatkan perpecahan kepada negara bangsa, dan melibatkan perpecahan kepada rakyatnya, dan akhirnya masuk elemen-elemen yang menjajah ataupun menguasai warga dan rakyatnya, dan kita tidak mampu berdepan dengan cabaran-cabaran itu. Ini selaras dengan apa yang kita raikan pada hari ini. Kita raikan pada hari ini adalah sambutan Deepavali yang biasanya disambut dengan 5 hari. 2 hari sebelum, 1 hari yang dipanggil sebagai hari Diwali ataupun hari cahaya, dan 2 hari selepas itu dengan hari tahun baru ataupun Anakut, dan juga tahun yang kelima, hari kelima yang disebut sebagai Baidaj ataupun hari meraihkan persaudaraan dalam keluarga. Inilah satu perkara yang terkandung
di dalam sambutan Deepavali, yaitu semangat untuk mengumpulkan persaudaraan dalam kekeluargaan, kekeluargaan kemanusiaan dalam berdepan dengan cabaran-cabaran besar. Dan sebab itu, bagi setiap tamadun, bagi setiap civilization, kita akan diajar dengan cireka ataupun dengan fiction, dengan karya-karya sastra yang besar. Dan karya-karya itu bukan saja hanya menjalankan sebuah cerita ataupun memberikan pengajaran kepada kita, tetapi karya-karya itu juga mendidik kita bagaimana kita harus menjadi sebuah komuniti, negara dan manusia yang baik. Saudara-saudari, antara karya besar yang terkandung dalam komuniti masyarakat India terutamanya adalah karya berkenaan dengan Mahabharata. Pertarungan di Kurukshetra yang melibatkan Pandawa dan Kurawa, yang selalu dinobatkan dan digabungkan di antara peperangan, di antara ketamakan dan juga kemurnian jiwa mereka yang ingin menghidupkan manusia dengan aman, damai dan bahagia. Dan di dalam setiap cerita-cerita karya besar itu, baik karya Cina, Sanggo Yang Yi, Romance of Three Kingdoms, ataupun kisah 1001 Malam, ataupun dalam kisah Hang Tuah dan sejarah Melayu, dan tidak ketinggalan apa yang sering sebut di dalam Mahabharata, akan terkandung watak serta mereka yang berperangai seperti syaitan, walaupun mempunyai karakter dan juga rupa bentuk manusia. Dalam sejarah Mahabharata sebagai contoh, diriwayatkan bagaimana wujudnya satu individu yang bernama Sankuni. Dan Sankuni menjadi watak yang memporak-perandakan keluarga di antara Pandawa dan Kurawa. Menguasai dengan cara yang jahat, menipu ketika berlaku pertarungan, mengakibatkan Pandawa terasing di dalam hutan selama beberapa tahun. Tetapi kerana perjuangan yang murni, Pandawa mampu bangun, mengalahkan tipu daya yang hebat, mengalahkan kelicikan serta ketamakan yang direncana oleh Sankuni bagi memastikan Pandawa terasing di dalam hutan. Ini memberi pengajaran kepada kita bahawa kita harus menimbang manusia serta menilai manusia bukan berdasarkan daripada luarannya ataupun berdasarkan daripada perawakannya. Kalau berdasarkan daripada luarannya, kemungkinan kita akan tertipu. Dan kata-kata di dalam Tirukkural selalu disebutkan dan diingatkan kepada kita bahawa anak panah itu memang lurus, tetapi anak panah itu kadang-kadang ia kejam kerana ia membunuh. Gendang ataupun rebana ataupun permainan alat muzik, kadang-kadang ia bertindak seperti melengkuk, tetapi yang melengkung dan tidak rata itulah kadang-kadang mengasyikkan dan mengindahkan. Justru itulah ingatan ini yang harus ditanamkan dalam diri kita untuk kita belajar dengan civilization, dengan ketamadunan. Dan kita di Malaysia sewajarnya meraihkan ketamadunan dan perbezaan-perbezaan ini untuk kita belajar, menanggapi, memahami, serta mengetahui latar belakang sejarah setiap keturunan kita, memahami nilai kemanusiaan sama ada yang terkandung di dalam sejarah Melayu ataupun hikayat Hang Tuah, maupun apa yang saya sebut dalam Mahabharata ataupun kata-kata pujangga yang ada di dalam Tirukkural ataupun dalam Sanggo Yang Yi ataupun dalam Shakespeare yang mengingatkan kepada kita kadang-kadang an evil boleh mengungkap kata-kata suci ataupun ayat-ayat suci untuk menipu manusia. Justru warga Malaysia, orang Negeri Selangor, marilah kita merebut peluang untuk menjadi Center of Development in Malaysia. Meneruskan kewujudan kita sebagai penyumbang terbesar ekonomi dan juga negeri yang paling maju yang memberikan sumbangan dan impak besar kepada negara kita. Dan kita sebenarnya
Kalau betul-betul dengan ada semangat perpaduan, menjalankan kerja dengan penuh tata kelola dan juga dengan penuh disiplin yang baik, mampu melaksanakan setiap perancangan. Sebagai contoh dalam rancangan Selangor pertama, ataupun yang akan saya bentangkan di dalam Belanjawan Negeri Selangor 2024, kita akan mampu melepasi bukan hanya halangan dalam 1-2 tahun ini, tetapi Selangor boleh menjadi a center of attraction in Asia Tenggara ataupun di ASEAN. Dan kita sudah ada ingredients itu. Kita sudah ada resepi itu. Kita sudah ada ramuan itu. Ramuan daripada segi rakyat yang berbilang kaum, ada latar belakang kebudayaan tamadun yang hebat. Kita ada rakyat yang berdisiplin, yang berilmu, yang boleh bekerja. Kita mempunyai kemudahan daripada lapangan terbang sampai ke pelabuhan. Kita mempunyai program-program dan kekuatan ekonomi yang tersendiri. Sama ada dalam sektor pembuatan ataupun di dalam bidang perkhidmatan yang menjadi penyumbang besar kepada ekonomi dalam negara kita. Tetapi ini semua tidak akan dapat dicapai kalau kita seringkali mengutamakan keegoan identiti kita semata-mata. Dan kita tidak dapat bersama-sama mencari titik penemu dengan rakyat di dalam seluruh warga dan masyarakatnya yang berbilang kaum untuk menjadikan negeri ini terus menjadi negeri yang hebat, negeri yang kuat, negeri yang berdiri dengan keupayaannya sendiri, yang bukan bergantung dengan pihak lain, tetapi mampu menyumbang kepada kejayaan pembangunan negara dan juga kemajuan dan kepesatan pembangunan yang kita akan nikmati bersama-sama. Jadi sesaudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sekali lagi kepada semua masyarakat India terutama yang beragama Hindu di dalam negeri Selangor ini, menjelang 12 hari bulan, saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari Deepavali kepada semua. Ini Deepavali Nal Batukal kepada semua, dan marilah kita jadikan Deepavali tahun ini sebagai satu titik penting untuk menjadikan kita menjadi sebuah rakyat dan warga yang berpadu, bersatu padu, mampu melepasi cabaran pada masa depan dan terus memasak diri kita as a best state in Malaysia. Dan juga saya ada cita-cita ingin menjadikan we are the best state in Southeast Asia ataupun di dalam negara-negara ASEAN. Terima kasih. Nandri Vadakam.